Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-59. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-65 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Wahai Nabi, kerahkanlah orang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang daripada pihak musuh yang kafir itu. Dan jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 1000 orang daripada golongan yang kafir. Disebabkan kerana orang yang kafir itu ialah kaum yang tidak mengerti. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan harrid, iaitu doronglah, diambil daripada perkataan harada yang bererti kebinasaan. Dalam konteks ayat ini, Al-Biqai menyimpulkan bahawa ia adalah dorongan untuk menghadiri sesuatu. Sekiranya kerahan itu menuju ke medan peperangan, maka bermakna ia memerlukan persiapan diri dan kelengkapan perang. Ini kerana apabila tiba seruan jihad untuk berperang, maka tiada perkara yang menjadi halangan kepada para sahabat untuk turun ke medan perang. Perkataan sabirun terdiri daripada huruf sad, ba dan ra. Ia berkaitan dengan 3 perkara, iaitu pertama, menahan. Kedua, ketinggian sesuatu. Dan ketiga, sejenis batu. Oleh itu, ketiga-tiga perkara tersebut saling berkait rapat. Iaitu, seseorang yang sabar akan menahan diri yang memerlukan kekuatan jiwa dan mental supaya dapat mencapai ketinggian yang diharapkannya. Kemudian, perkataan yafqahun, iaitu mengerti. Namun maksud sebenar perkataan ini adalah lebih mendalam dari sudut pemahamannya. Orang kafir dinilai sebagai golongan yang tidak memiliki pengertian dan pemahaman yang mendalam. Ini kerana mereka hanya menumpukan persoalan lahiriah sahaja dan bukannya dari sudut keagamaan. Mereka juga lupa bahawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan kekuatan yang sangat ampuh melebihi kecanggihan senjata dan jumlah bala tentera yang mereka ada. Sidang pendengar yang dimuliakan, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-65 surah Al-Anfal, beliau menceritakan bahawa dalam sejarah, setelah Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, baginda memerintahkan para sahabat untuk menternak kuda. Maka inilah tentera berkuda Islam yang digeruni oleh pihak musuh kerana mempunyai kekuatan yang sangat hebat di medan peperangan.
ditambah pula dengan keteguhan iman, semangat dan persiapan peperangan yang lengkap, telah menyebabkan orang mukmin di zaman baginda menjadi berani dan gagah. Bahkan mereka tidak takut melawan pihak musuh sekalipun terpaksa menghadapi musuh dengan nisbah 1 lawan 10, bahkan 100 lawan 1000. Malah sebahagian ulama mengatakan bahawa ayat ke-50 surah Al-Anfal ini menceritakan mengenai tentera muslimin yang telah dimabukkan oleh agama mereka disebabkan kerana semangat juang tinggi yang ditunjukkan sehingga mereka sanggup berkorban untuk agama Islam demi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-65 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya meniupkan semangat kepada orang beriman untuk berperang. Jika ada di antara mereka 20 orang yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang kafir. Abu As-Su'ud berkata, ini merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kemenangan kepada orang beriman terhadap musuh Islam yang berjumlah 10 kali ganda daripada orang Islam. Kemenangan ini juga merupakan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya terdapat 100 orang beriman yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 1000 orang kafir. Perkara ini disebabkan kerana orang kafir tidak memahami hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka juga tidak memahami bagaimana hendak meraih pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab tafsirnya An-Nur mentafsirkan ayat ke-65 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ayat ini sebagai isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengerahkan kaum muslimin untuk berperang melawan orang kafir bagi meninggikan kalimah Allah dengan menentang segala bentuk kezaliman dan kebatilan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda untuk mengajak mereka dengan cara yang berhikmah ke medan perang sehingga mereka sanggup berkorban harta dan jiwa mereka di jalan Allah dengan hati yang ikhlas. Ini kerana secara tidak langsung melalui jihad ini mereka akan mendapat 2 ganjaran kebaikan yang sangat besar, sama ada mati syahid di jalannya atau mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi dalam firman-Nya bahawa sekiranya ada di antara kamu 20 orang yang sabar dan benar-benar mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala terhadap perjuangannya, nescaya mereka mampu mengalahkan 200 orang musuh Islam. Begitu juga jika dinisbahkan bilangan tentera Islam dengan 100 orang yang sabar, maka mereka mampu mengalahkan tentera musuh seramai 1000 orang. Ini kerana tentera musuh Islam tidak mempunyai pegangan akidah kerana mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan. Perkara ini berbeza dengan orang Islam yang beriman kepada Allah, di mana mereka mempunyai semangat juang yang tinggi sehingga tidak gentar menghadapi musuh, bahkan sanggup mati syahid ketika berperang. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-65 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama, iaitu Allah Subhanahu Taala mengerahkan kaum muslimin untuk bangkit menghadapi pihak musuh dalam peperangan meskipun jumlah tentera dan kelengkapan perang kaum kafir Quraisy Mekah lebih baik. Namun Allah Taala menegaskan kekuatan tentera muslimin yang benar-benar beriman dan penuh tawakal kepada Allah mampu mengalahkan kekuatan pihak musuh. Mereka tidak gentar untuk menghadapi pihak musuh kerana mereka berjuang bukan untuk kepentingan diri sendiri atau mencari kedudukan duniawi atau pangkat dan harta, tetapi mereka adalah tentera Allah yang berjuang untuk meninggikan kalimahnya di atas muka bumi. Apabila gugur di medan perang, mereka pasti mendapat balasan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah, iaitu mati syahid. Manakala tentera kafir musyrikin pula berjuang untuk mendapatkan pangkat, harta dan mempertahankan kedudukan mereka. Oleh itu, apabila tercetusnya pertempuran antara tentera muslimin dengan tentera kafir musyrikin di medan perang, maka orang kafir musyrikin akan lari lintang pukang kerana mereka cintakan dunia dan takutkan kematian.
Perkara ini telah disebut oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-13. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Kerana sesungguhnya kamu di dalam hati mereka itu adalah sangat ditakuti lebih daripada Allah, kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Tuntasnya, walaupun kaum muslimin terpaksa menghadapi musuh Allah yang berjumlah 10 kali ganda melebihi jumlah tentera Islam, namun tentera Islam pasti menyatakan kesiapsiagaan kerana Allah telah berjaya akan memberi kemenangan kepada mereka. Maka kemenangan itu pasti akan berlaku walaupun tidak pernah terjadi sebelum ini dalam catatan sejarah. Oleh itu mereka tidak boleh melarikan diri dari pertempuran dan mesti berjuang bermati-matian sehingga mencapai kemenangan. Inilah darjat yang tinggi yang dicapai oleh kaum muslimin. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-65 surah Al-Anfal ini, pertama, setiap Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mestilah yakin dengan segala janji yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda bahawa tiada perkara mustahil yang berlaku jika Allah kehendaki. Walaupun bilangan tentera Islam yang menentang pihak musuh adalah berjumlah sedikit dan mustahil untuk meraih kemenangan, tetapi kerana keyakinan mereka bahawa tiada kematian sia-sia bagi orang Islam dalam medan peperangan, maka telah menatijahkan kemenangan ketika menentang musuh Islam. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga sekiranya diperintahkan untuk berjihad dan berjiwa besar untuk berdamai sekiranya pihak musuh cenderung ke arah perdamaian. Manakala selebihnya pula ialah umat Islam perlu bertawakal kepada Allah. Ketiga, perkara paling penting dalam kehidupan seorang Muslim ialah tawakal dan kebergantungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segenap aspek kehidupan. Ini kerana dialah yang mengawal urusan di langit dan dunia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.